Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam program Wira episodnya minggu ini. Auda, jika minggu lepas kami telah menampilkan individu-individu yang sangat berbakat dalam bidang sukan yang mereka ceburi, minggu ini kami kongsikan lagi dua anak muda yang amat berbakat dalam bidang sukan masing-masing. Tenpin bowling atau lebih dikenali sebagai bowling merupakan olahraga yang dimainkan dengan dikuasai sepenuhnya oleh lemparan tangan. Sukan ini adalah permainan yang mana pemainnya harus menjatuhkan 10 pin dalam maksimum 2 lemparan bola. Dutch pin adalah nama terawal sebelum ia digantikan dengan nama tenpin bowling. Sukan ini lebih kepada membentuk konsentrasi dan target si pemainnya. Majoritinya bermain dalam satu pasukan, namun ada juga yang bermain secara persendirian. Awangku Muhammad Ardi bin Pangeran Omar Ali adalah di antara pemain tim kebangsaan dalam skuad bowling. Beliau meminati sukan bowling sejak berusia 8 tahun lagi. Pemegang sijil HNTEC dalam bidang travel and tourism ini telah mula mewakili negara pada kejohanan Asian School pada tahun 2012. Saya mula terlibat dalam sukan tenpin bowling ini semasa tahun 2006. Semasa belayar bersama bapa dan mama ke Thailand. Jadi semasa tu mama ada pertandingan friendly match lah between Bank Association kan, HSBC. Jadi masa waktu lapang kami pun pergi bermain bowling lah. Jadi dari sananya orang saya tu macam kami cuba-cuba saja, mula-mula tu cuba-cuba saja. And then tahu-tahu kesiokan sekali macam syuk je bowling kan ya. Jadi dari sana tah kan anulah ni orang kan determine kan mau okey bowling ini tah sport ko ni, bowling ini tah sukan yang confirm career ka untuk national team ani yang ku target lah. Keterlibatan beliau dalam sukan bowling ini pada awalnya hanyalah sekadar sebagai sukan untuk mengisi masa lapangnya. Namun, tidak disangka aktiviti santai beliau dengan kedua ibu bapanya akhirnya terus dipupuk dan Awangku Ardi kini cukup bangga dengan hasil pencapaian yang diperolehinya daripada sukan bowling ini. Yang mendorong sebenarnya dari pendongan juga lah, bapa sama mama juga. Atas sebab saya pernah mencubai banyak sukan sudah, mengikuti silat, taekwondo dan badminton. Tapi memang dah masuk lah. Jadi dari bermain bowling ini, bapa sama mama pun nampak potensial atau untuk lebih bagus untuk mengikuti national team, untuk menjadikan satu sport lah. Instead of hobi, ya jadi sukan yang akan berpanjangan. Talentnya ni memang darinya Damit lah, dari umur 8 tahun, dan kami dapat melihat masa kami bercuti di Bangkok, di mana aku bawa ia bermain. Masa itu umurnya I think 8 tahun, di mana ia mengalahkan aku sama maminya. Antara kami tiga main, ia yang paling top masa itu. So nampak cara ia merilis bola itu. So we can see lah dia punya talent itu. And then kami merancang sudah balik ke Brunei untuk menggalakkan ke dia meneruskan. Because bawa main badminton, bergerakannya pun masa itu ia pun memang badannya memang cute lah. Sekali tidak dapat main taekwondo. Aku pernah melihat, katanya ia berlatih di Dewan Manggalait kalau tidak salah. Ada kalau ia gugur pun berkali macam gugur nangka ke whatever yang masa itu ia memang dari Damit memang besarlah badannya juga. Setiap Isnin, Selasa, Kamis dan Ahad, Awangku Ardi akan meluangkan masa selama 2 jam bagi sesi latihan. Utama bowling menjadi saksi sesi latihan Awangku Ardi. Di sinilah beliau akan mengasah bakatnya serta menerima segala teguran dan kritikan daripada jurulatih beliau. Dari cara melontar bola bowling, hayunan tangan, susunan kaki, konsentrasi semua diambil kira dalam latihan berkenaan. Setiap Rabu dan Jumaat pula, Awangku Ardi akan menjalani sesi latihan fitness yang diadakan di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Latihan yang dijalankan selama 2 jam ini adalah bagi memantapkan lagi stamina beliau.
Latihan biasanya dijalankan setiap minggu. Kalau sekarang kami dalam persediaan untuk Sukma, latihan bermula dari hari Isnin hingga hari Kamis. Jadi tapi start latihan dalam pukul 5 lah, pasal saya pun bekerja, and then ramai-ramai teammates, colleagues pun semua bekerja juga. Jadi kalau latihan sendiri-sendiri biasanya sekiranya waktu saya hendak bekerja lah, kadang-kadang 10 pagi itu pala-pala sudah di Utama Bowling, ataupun ada waktunya kalau bapa sama mama membawa ke GSBC di Seria, di sana tujuh membuat latihan. Jadi dua-dua venue pun kata orang itu untuk membiasakan suasana venue itu sendirilah. Pasal latihan di Utama Bowling sama latihan di Grand Seria Bowling Center memang berbeza lah. Dengan latihan yang konsisten, tidak mustahil Awang QRD akan terus membawa banyak lagi kemenangan di masa akan datang. Melihat daripada latihan yang diikuti dan dengan disiplin yang ada pada diri beliau, tidak mustahil kemenangan demi kemenangan akan dapat dikutip. Apa yang penting, komitmen dan disiplin yang tinggi harus ada bagi seorang individu yang bergelar atlet. Setiap impian dan apa yang ingin dicapai perlu adanya usaha. Bagi Awang QRD, cita-cita dan impian untuk memajukan dirinya dan mengharumkan nama negara membuatkannya sungguh bersemangat. Dan Auda, semangat inilah yang sewajarnya dan boleh kita contohi. Auda, berbasikal merupakan satu gaya alternatif untuk gaya hidup yang sihat. Sebenarnya berbasikal sangat baik untuk kesihatan jantung kerana dengan berbasikal pengaliran darah ke jantung meningkat. Personaliti yang kedua minggu ini tidak keberatan untuk berkongsi minatnya sebagai seorang penunggang basikal yang berpengalaman. Berusia 30 tahun, atlet bernama Muhammad Raihan bin Abdul Aziz begitu meminati sukan berbasikal. Usia remaja beliau banyak dihabiskan dengan aktiviti berbasikal. Seawal usia 16 tahun, beliau telah terpilih menjadi wakil negara. Di antara sukan-sukan yang pernah disertai oleh Muhammad Raihan adalah sukan Sukma dan SEA Games. Kini, dalam usia yang telah menginjak 30 tahun, minat dalam sukan berbasikal masih menjadi keutamaan. Anak kepada pasangan Abdul Aziz bin Haji Samsudin dan dayang Siti Inah binti Haji Jaludin berkesudian berkongsi permulaan awal karier beliau sebagai seorang penunggang basikal atau cyclist sehinggalah beliau dikenali kini. Menceburi dalam bidang basikal mulai pada umur 12 tahun. Main-main lah awal-awal and then start serious pada umur 14 tahun yang mana saya sudah mengikuti perlumbaan under Cycling Federation Brunei Darussalam. So dari sanalah diorang sudah memilih untuk mewakili negara Brunei under junior punya pelapis lah untuk negara. So sudah berlatih dengan jurulatih yang disediakan oleh Federation Brunei Darussalam. Kami mula mengikuti perlumbaan di luar yang hampir-hampirlah seperti di Sarawak, di Miri, di Sabah, dan ada juga di Kuching. Dan setelah mencapai kemenangan di area sini baru kami akan hantar ke luar negara, iaitu di KL dan juga di Indonesia, mostlynya area Asia lah.
Barangan ni macam indah nampak mula-mulanya bisikal ni macam bisikal tu saja macam tu. Jadi ialah saya ingat saya sebelum tahun 1999 kanak-kanak ni Rehan ni sama dedinya berbisikal. Bisikal macam tu, kita belikan damit lah kan. Bisikalan dulu saya bisia tu umur 10 tahun, 11 tahun. Jadi macam mana perjalanan lain pun coba tu jadi tip dia bisikal. Maksud saya tu sepupu-sepupunya. Tahun 2002 merupakan tahun yang bersejarah bagi Muhammad Raihan. Ini adalah kerana di tahun inilah bakat beliau sebagai penunggang basikal mula menyerlah. Pengalaman pertama mengikuti kontingen negara ke Sukan Sukma dan Sukan SEA Games menyuntik semangat Muhammad Raihan untuk lebih berusaha gigih dalam mencapai target dan seterusnya memperbaiki lagi kelemahan-kelemahan beliau. Pendedahan awal beliau dalam sukan yang berprestij menimbulkan keinginan untuk terus berjaya. Bermula tahun 2002 sehinggalah ke tahun 2006, Sukan Sukma dan Sukan SEA Games sentiasa menyebelahi beliau dan sekaligus mengharumkan nama negara. Muhammad Raihan tidak pernah mengecewakan dan sering mendapat top 5 dalam perlumbaan basikal. Keaktifan Muhammad Raihan bukan sahaja dengan mengikuti sukan-sukan Sukma dan SEA Games, malahan Muhammad Raihan sering mencabar dirinya dengan mengikuti perlumbaan-perlumbaan berbasikal anjuran negara-negara luar. Pengalaman adalah guru yang paling efektif. Pengalaman yang ditimba sebagai wakil negara dalam sukan berbasikal banyak membuka peluang kepada Muhammad Raihan untuk menimba ilmu dan seterusnya membuatkannya semakin matang. Dan ada sekarang walaupun tidak lagi komited dengan sukan-sukan Sukma dan SEA Games, Muhammad Raihan terus mengikuti perlumbaan-perlumbaan berbasikal yang diadakan di luar negara. Menurut Muhammad Raihan, dengan bertanding bersama dengan pelumba-pelumba basikal di luar negara banyak memberikannya pengalaman yang luas dan amat berharga. Selain daripada itu, beliau juga dapat mempelajari kebolehan-kebolehan yang baru yang dikongsi dengan mereka yang lebih senior. Bersaing dengan negara-negara luar ternyata memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Ia banyak mengajar Muhammad Raihan erti sabar, keberanian, pantang mengalah, berani menyahut cabaran, bersedia menghadapi setiap kemungkinan dan bersaing secara sihat. Apatah lagi, bersaing dengan nama-nama yang telah established dan terkenal memang cukup mencabar Muhammad Raihan. Tetapi semuanya ini Muhammad Raihan terimanya dari sudut positif. Jika tiada cabaran dari luar, keberhasilan atau kejayaan sukar untuk dicapai. Itulah kata-kata motivasi dari Muhammad Raihan.
Pernah mengalami kecederaan yang teruk semasa berbasikal tidak pernah mematahkan semangat Muhammad Raihan. Impak kecederaan daripada terjatuh dari basikal ternyata seakan memberikan Muhammad Raihan kekuatan. Tidak pernah terlintas di fikiran beliau untuk bersara daripada sukan yang diminatinya ini. Sebaliknya, kecederaan yang dialami menjadi pembakar semangat untuknya terus marah dengan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Lebih-lebih lagi dengan adanya sokongan daripada orang-orang yang terdekat cukup memberikan beliau motivasi. Sabah dan Sarawak merupakan di antara negeri-negeri yang telah Muhammad Raihan terokai dalam sukan berbasikal. Perlumbaan on-road race, time trailing, cyclocross, mountain bike racing, track cycling, downhill race, semua ini telah diikuti oleh Muhammad Raihan. Apabila ditanya pengalaman-pengalaman beliau dalam kesemua jenis-jenis perlumbaan basikal ini, beliau menyatakan semuanya mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri. Menurut Muhammad Raihan, apa yang penting sebagai seorang penunggang atau pelumba basikal, apa yang harus ada ialah kekuatan mental dan fizikal. Bagaimana Auda penonton? Adakah Auda ingin menjadi seperti Muhammad Raihan? Sebenarnya semuanya itu tidak mustahil jika ia dilakukan secara konsisten. Bagi Muhammad Raihan, untuk mencapai ke tahap beliau sekarang, ianya tidak mudah jika tidak ada latihan dan juga semangat yang kuat. Semangat ingin terus bersaing dan tidak gentar kepada cabaran adalah ciri utama yang dimiliki suami kepada Hajar Atikah binti Adol ini. Minat Muhammad Raihan berbasikal juga mendorong beliau membuka kedai basikal yang diberi nama Bike Park Company. Kerja keras dan komitmen suami isteri ini ternyata berjaya merealisasikan impian dan hasrat mereka untuk mengusahakan sebuah kedai khusus bagi memberikan kemudahan kepada cyclist. Premis yang memulakan operasinya pada Januari 2018 ini dibuka sebagai tanda minat Muhammad Raihan dalam dunia berbasikal. Cabaran untuk menjadi atlet sukan basikal memang banyaklah cabarannya dari segi latihan, which is sangat memerlukan fizikal dan juga mentaliti yang sangat kuat. Okay, dan cabaran seterusnya adalah untuk membeli bahan-bahan basikal lah, barang-barangnya yang it's not very murah, tapi kalau sudah minat memang dapat juga akhirnya. And then selain daripada itu adalah cabaran untuk prepare yourself untuk event, dan dari segi keselamatan, this is a very important thing yang saya pernah lalui, which is memakai helmet yang betul. Dan kalau berada di jalan, banyak cabaran-cabaran yang dilalui di sana. So make sure keep on a safe ride lah. Harapan untuk sukan basikal di negara Darussalam, semoga semakin berkembang, semakin ramai yang join acara basikal, which is cycling is very fun. Dan alhamdulillah pada masa ini Bandar Kucharia pun sudah ada, dan ke bawah Duli pun memang support juga dalam bidang basikal ini. So alhamdulillah, thank you so much to Kepada Muhammadiyah. Dan kepada belia-belia di luar sana, anak muda ataupun yang baru-baru ingin mencuburi dalam bidang basikal, jangan patah semangat, keep on riding, and then sentiasa mencari advice dari rider-rider yang berpengalaman to make sure that you ride in dalam riding yang selesa lah, and then with the right bicycle. Okay, so you won't waste your money membeli basikal yang salah. Pelumba basikal Muhammad Raihan adalah seorang yang dinamik dan mempunyai semangat yang kuat dan suka dengan cabaran. Semangat inilah yang wajar kita contohi. Telah banyak pencapaian yang telah dicapai, walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai rintangan dan cabaran. Namun, jiwa kentalnya tidak mematahkan semangatnya untuk terus menjadi yang terbaik. Kami harap dengan adanya paparan ini akan dapat mendatangkan banyak lagi individu-individu yang berminat dengan sukan yang mendatangkan impak positif ini.
Baiklah Auda, kami akhiri Wira Minggu ini dengan 2 kata-kata motivasi. Yang pertama, satu-satunya cara untuk melakukan yang hebat adalah dengan menyukai apa yang Auda lakukan. Dan yang kedua, jangan membataskan cabaran, tapi cabarlah keupayaan Auda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.